Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke dalam segmen saya, dalam segmen Refleksi Mukadimah Adlina RMA. Seperti biasa pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi Alhamdulillah berkesempatan lagi untuk saya mengadakan live ini pada hari Isnin. Hari Jumaat yang lalu hari terakhir kita jumpa, so hari ni hari Isnin. Alhamdulillah dengan izin kita dapat buat live hari ni. Jadi selamat bekerja, selamat kembali ke sekolah, kan. Jadi sebab hari Isnin ni adalah hari pertama dalam setiap minggu. Kadang-kadang permulaan setiap minggu, waktu Sabtu Ahad kita cuti sekejap, kan. Ada waktu kita luangkan masa dengan keluarga. Walaupun ada juga yang bekerja, tapi dikira macam hari Isnin tu adalah hari pembuka suatu seminggu. Kalau sekolah, untuk murid sekolah, hari Isnin adalah hari pertama persekolahan. Jadi InsyaAllah semoga yang menonton live ini dan juga kepada semua, semoga dalam keadaan sihat selalu dan dalam perlindungan dan dalam jagaan Allah selalu, insyaAllah. Jadi sedikit refleksi yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Hari ini adalah hari Isnin, jadi kita fokus pada refleksi untuk hari ini saja. Kan? Kalau hari Rabu kita akan fokus pada hari Selasa dan hari Rabu. Kalau hari Jumaat, Khamis dan Jumaat, dan sekali merangkumkan seminggu. Tapi kalau hari Isnin, untuk hari ini sajalah. Jadi Alhamdulillah untuk hari ini, seperti biasa kita mulakan dengan hafazan. Alhamdulillah masing-masing seperti biasa dalam proses menghafal. Untuk dari 1 dan darjah 2, Alhamdulillah dari 1 sekarang di surah Al-Ma'un sampai daripada ayat awal Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai la fawailul lil musallin. Jadi ibarat mereka telah pun menghafal 4 ayat. 4 ayat. Tak kira pula kan. Laju mereka daripada ayat pertama sampai ayat keempat. Walaupun ada juga yang tersekat-sekat kan. Tapi keseluruhan Alhamdulillah dah boleh menghafal ataupun paling-paling tidak boleh membaca daripada ayat 1 sampai ayat 4. Kalau untuk darjah 2, sekarang kita memang fokus pada semua untuk ayat pertama surah Al-Bayyinah. Kerana ayat pertama pun dah panjang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Jadi kita berhenti kat situ dulu. Wal musyrikina munfakin. Berhenti kat situ. Kemudian hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi ayat yang panjang satu ni pun agak memerlukan masa. Ada juga lagi yang masih dalam proses menghafal. Jadi tak apa, insyaAllah sikit-sikit. Kemudian tu tentang hafazan. Dan hari ni kita sambung membuat latihan untuk persembahan bicara berirama yang akan diadakan pada hari esok. Hari Selasa 30 Ogos sempena kita meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan. Jadi Alhamdulillah ada nampak peningkatan kan, walaupun murid-murid ni biasalah bermacam-macam ragam, macam-macam kerena, penat lah, itulah inilah, belum lagi dengan skrip tukar-tukar. Tapi tak apa, insyaAllah. Yang penting mereka dapat merasai pengalaman macam mana dalam proses persembahan bicara berirama ni, bagaimana mereka melatih diri mereka bekerjasama, melatih diri mereka untuk mendengar arahan, fokus pada skrip masing-masing, macam mana cara mereka mengekspresikan watak-watak masing-masing. Jadi kita akan saksikan esok macam mana. Nanti kan tengok macam mana persembahan sebenar mereka, insyaAllah.
Jadi itu untuk sesi pagi. Untuk sesi petang, untuk hafazan hari ni kita kita ambil masa untuk mendengar bacaan tilawah Al-Quran. Kita mendengarkan bacaan mengaji masing-masing. Selalu kita buat hafazan, tapi hari ni kita ada masa kita tengok bacaan mengaji mereka macam mana, dari segi tajwidnya, dari segi bacaannya. Jadi Alhamdulillah ada beberapa sedikit kekeliruan pada hukum tajwid kan. Kadang bila waktu kena dengung, bila waktu kena baca jelas. Tapi apa-apa pun berkaitan dengan bacaan panjang pendek, Alhamdulillah untuk fokus pada untuk murid tahun 6 ni semua dah boleh membaca, insya-Allah. Kemudian antara subjek yang pelajari hari ini adalah berkaitan akhlak. Contohnya untuk akhlak tahun 4 dan 5, hari ni kita ajak mereka melakonkan adab berkomunikasi dan dikaitkan dengan sifat mahmudah mengenai sabar. Jadi macam mana kalau dalam adab berkomunikasi, antara adab sebelum kita memulakan komunikasi adalah kita perlu mengucapkan salam. Assalamualaikum untuk orang yang beragama Islam, dan salam sejahtera, selamat sejahtera untuk orang yang bukan beragama Islam. Dan juga sebelum kita nak berkomunikasi dengan orang, kita kena minta izin dulu. Minta izin untuk berbicara, untuk berkomunikasi kan. Tak ada terus kita serang orang. Kita serang orang yang orang yang kita tak kenal. Orang yang kita tak kenal, tiba-tiba kita main cakap je. Kita kena ada minta izin dulu kan. Tapi dikhuatiri kalau perbuatan kita tu akan membuatkan orang kurang senang gitu. Okay, so hari ni kita lakukan watak seorang, dua orang rakan, dan ada 3 orang. Tapi salah seorang ni melakukan watak orang putih. Orang putih. Contoh nama dia Michael. Jadi yang seorang ni akan datang berjumpa dengan Michael, dan dia situasinya orang putih ni dulu yang disebut hello. Jadi yang orang yang beragama Islam ni dia sebut selamat sejahtera, selamat pagi. Jadi yang orang putih ni dia akan bercakap, dia speaking, dia cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi yang menegur dia ni tak faham apa yang dia cakap bahasa Inggeris tu. Dia tak faham. Kemudian datanglah kawan dia lagi seorang. Kawan lagi seorang pun mulakan perbualan dengan ucapan salam, Assalamualaikum, kerana dia tak tahu ada seseorang yang bersama dengan rakannya yang bukan beragama Islam. Jadi kawan dia yang tadi ni yang jumpa dengan orang putih ni, dia cakap dengan kawan dia, dia tak faham apa yang kawan dia cakap, apa yang orang putih tu cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi kawan dia yang baru datang ni dia minta izin untuk dia bercakap, dan kemudian dia sendiri yang cuba memahami apa yang orang putih ni cakap. Faham ke apa yang saya cerita? Tak apa, kalau tak faham nanti boleh tengok di page FB Umar Adik Center. Kat situ boleh nampak macam mana lakonan mereka. Walaupun sekejap,
Tapi kat situ kita ingin sampaikan sedikit mesej tentang adab komunikasi. Mana adab komunikasi kalau untuk orang bukan Islam, kita tak sebut Assalamualaikum. Kita sebut salam sejahtera ataupun selamat sejahtera. Assalamualaikum tu kita khusus untuk orang Islam. Jadi adab komunikasi juga, sebelum kita nak bercakap kita kena minta izin. Boleh saya bercakap dengan dia macam tu. Kemudian kaitkan dengan sabar, yang mana kawan tadi tu dia tak faham apa yang orang putih tu cakap. Jadi dia beristighfar kat situ, dia beristighfar dan dia bersabar. Bersabar sampailah kawan dia datang menyelesaikan masalah tu. Kawan dia tu boleh memahami apa yang orang putih tu cakap. Jadi itulah sedikit kita buat aktiviti lakonan ni untuk menarik minat murid-murid. Jadi bukanlah zaman ni semata belajar baca ataupun kita menerangkan. Adalah sedikit praktikal. Ada praktikal tentang akhlak, tentang subjek akhlak yang mereka pelajari. InsyaAllah lepas ni pun kita akan biasakan, kita akan selalu juga ajak murid-murid ini untuk membuat sedikit lakonan tentang adab-adab yang mereka pelajari. Okey, itu tentang akhlak. Dan untuk seterusnya berkaitan tentang akhlak tadi tu tahun 4 dan 5. Kalau untuk tahun 6, hari ini kita bermain dengan menyambung ayat. Ayat-ayat menjadi satu cerita. Yang mana dalam akhlak tahun 6 ni ada tajuk menziarahi, tajuk yang sebelum ni yang kita telah pelajari, ada menziarahi jenazah, menziarahi kubur, tentang mahabbah, redha, tawakal, ingat mati, berkaitan tentang cinta dunia, dan juga akan masuk takabur. Jadi daripada tajuk-tajuk ni kita minta mereka bergilir-gilir, seorang berikan satu ayat yang boleh menyambung, membuat kesinambungan antara satu ayat ke satu ayat, berkaitan tentang dikaitkan dengan tajuk-tajuk yang kita telah pelajari. Jadi satu ayat seorang tulis satu ayat, seorang sambung satu ayat, sambung sampai jadi satu cerita ataupun satu perenggan yang dapat dikaitkan tajuk-tajuk ni dalam satu perenggan. Sebenarnya tajuk-tajuk ni berkaitan antara satu sama lain. Kalau kita dapat betul-betul faham, betul-betul memahami, sebenarnya dia berkait antara satu sama lain. Tapi macam mana kita nak tengok murid-murid ni, bagaimana mereka berfikir, bagaimana mereka mengamalkan, mempraktikkan daripada apa yang mereka belajar, dan kaitkan daripada satu tajuk yang mereka belajar dengan tajuk-tajuk lain. Jadi Alhamdulillah, asalnya kita menyangka yang mereka akan lakukan dalam waktu yang agak panjang, tapi Alhamdulillah mereka berjaya juga. Mereka membuat satu perenggan mengaitkan tajuk-tajuk ni dalam masa yang sekejap. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk bahasa Arab hari ini, kita bermain permainan telefon rosak. Dan telefon rosak ni adanya penyampaian mesej ataupun contoh mu'alimah akan sebut nombor, ada dalam 3 angka ataupun 4 angka nombor dalam bahasa Arab. Kemudian sampai kepada seorang murid, kepada kawannya, sampailah ada yang terakhir perlu menulis nombor yang dia dengar daripada kawan-kawannya, yang telah disampaikan daripada mu'alimah. Jadi kita nak tengok sama ada nombor tu tepat sama tak dengan apa yang mu'alimah sampaikan ataupun lain. Jadi untuk yang ini kita sempat buat 2 pusingan sahaja, kerana memang kita dapat perhatikan dalam permainan ni
Telefon rosak tu memang telefon rosak lah. Ada bahagian-bahagian yang mana penyampaian tu tak sampai. Penyampaian ada yang tersalah, ada yang terkeliru, kena banyak kali dengar. Jadi pada sini sebenarnya kita nak melatih murid-murid ni sebenarnya fokus pada apa yang mereka dengar. Lepas tu bagaimana mereka nak sampaikan, macam mana mereka nak menginterpret data dalam fikiran kan. Contoh bila maklimah sebut tis'ah, sab'ah, sitah. Kan. Dalam otak ni kena fikir tis'ah tu nombor apa, sitah tu nombor apa, sab'ah tu nombor apa. Lepas tu nak kena sampaikan dekat kawan-kawan, dekat kawan. Entah betul ke entah tidak kan. Jadi kat situ lah kita dapat lihat ada murid yang boleh, ada murid dia perlu melatih lagi daripada segi penumpuan, daripada segi fokus mereka, kepekaan mereka dengan nombor-nombor dalam bahasa Arab ni. InsyaAllah. Lepas ni kita akan selalu buat latihan-latihan macam ni supaya muridnya akan terbiasa kan. Bila kita sebut tis'ah, sab'ah, walaupun sebenarnya tu nombor-nombor yang asas. Baru nombor-nombor yang asas pun sebenarnya mereka perlu banyakkan lagi latihan, insyaAllah. Jadi itulah sikit sebanyak yang kita ingin kongsikan live pada hari ini. Terima kasih pada yang menonton live saya pada hari ini dalam refleksi Mukadimah Adlina. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada hari Rabu. Ada ke tak kan? Hari Rabu adalah hari cuti. Jadi refleksi Mukadimah Adlina ni akan ditangguhkan sampai ke hari Jumaat, insyaAllah. Jadi kita bertemu pada hari Jumaat lah, insyaAllah. Jadi terakhir maklumat pada hari esok 30 Ogos 2022 hari Selasa, kita mengadakan sedikit sambutan. Kita akan mengadakan sedikit aktiviti sempena meraihkan Hari Kemerdekaan bersama murid-murid. Jadi insyaAllah mereka pun telah dimaklumkan, murid-murid ni dan juga ibu bapa, untuk galakkan pemakaian tema baju kebangsaan. Murid-murid ni perlu memakai baju Melayu untuk murid lelaki dan juga baju kurung untuk murid-murid perempuan. Jadi insyaAllah hari esok kita akan saksikan. Boleh lihat di page FB Umar Aziz Center aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan pada hari esok sempena Hari Kemerdekaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.